Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, setelah kita menghasilkan sedikit lakaran secara kecil, mencari idea di kertas A4, maka kita pindahkan ke kertas yang sebenar. Mula melukis dengan melukis singki dahulu, kemudian buih, kemudian kepala singki, kemudian pinggan, mangkuk, cawan, gelas dan juga sudu. Tidak lupa juga sisa makanan terletak di tepi singki ataupun di mana-mana bahagian yang anda suka. Kemudian setelah semua benda penting yang diinginkan dalam soalan telah kita masukkan, lakaran awal tadi, yang mana lakaran kita hasilkan dengan tawa saja, maka kita tekan lebih sikit untuk dapatkan line yang betul, yang lebih baik, dan sebagai rujukan untuk kita mewarna kemudian. Pada waktu ini kita melukis dengan lebih baik dan cantik dari lakaran awal tadi. Siapkan semua lakaran sehingga nampak lebih teliti. Namun tidaklah perlu tekan sekuatnya sehingga susah untuk dipadam semula. Setelah siap lakaran final tadi, maka kita padam semula garisan-garisan atau lakaran-lakaran asal yang awal yang kita tidak mahukan lagi, supaya nampak apa yang kita hasilkan lukisan ini. Kali ini saya akan tunjukkan cara mewarna menggunakan watercolor. Jadi di sini saya mempunyai palet warna, palet yang telah saya masukkan watercolor yang di dalam tube. Saya picit semuanya dan biarkan ia berada dalam bekas itu. Tak perlu basuh kerana kita akan menggunakan selama-lamanya. Pastikan anda mempunyai bekas air yang mempunyai air yang banyak. Ingatan, watercolor memang perlukan air yang banyak. Tidak cukup hanya satu tudung botol, tak cukup. Anda perlukan paling kurang secawan air. Jika anda tidak berani menggunakan watercolor, anda juga boleh menggunakan teknik sebagaimana teknik sebelum ini saya pernah tunjukkan dalam video-video yang lepas, iaitu menggunakan pensel warna, dan pensel warna itu akan dijadikan sebagai watercolor juga. Itulah contohnya. Baik, kita teruskan mewarna dengan menggunakan watercolor. Watercolor ini kita akan penuhkan semua bahagian dengan watercolor, dan ia hanyalah sekadar untuk memenuhkan. Untuk bahagian detail kita akan menggunakan pensel warna. Jika anda rasa sukar, kita akan menyiapkannya dengan menggunakan pensel warna. Jika anda advance, anda boleh meneruskan dengan pendetailan juga menggunakan watercolor. Tak ada masalah. Cuma kali ini saya akan tunjukkan teknik yang lebih mudah. So untuk proses ini, tadi saya penuhkan bahagian belakang dulu, background. Kemudian warnakan dalam sink, bahagian dalam sink dengan warna-warna yang gelap. Biru, ada campur biru, ada campur brown, ada juga warna hitam. Okey. Cara mewarna, kita membuat dia seperti nampak mewarna ke bawah, supaya kita membawa penonton melihat lukisan kita bahawa singki itu adalah secara menegak. Okey. Cara mewarna, peletakan warna juga akan memberi kesan kepada hasil lukisan kita nanti. Selepas siap singki, kita warnakan warna buih. Buih saya menggunakan warna biru gelap,
tetapi tidak terlalu gelap. Okey, banyakkan air, letak warna, letak air, campur-campur biar dia basah dalam tu, biar dia bercampur dengan sendiri. Ada sedikit-sedikit warna merah, mungkin reflection daripada gelas cawan yang mungkin anda akan warnakan warna merah nanti. Okey, kita penuhkan semua bahagian buih. Penuhkan dulu bahagian buih. Seterusnya saya warnakan kepala singki. Jika lihat di sini, saya hanya mengambil hujung kepala singki saja. Kepala paip. Kerana itu sudah memadai dengan kehendak soalan untuk menampakkan paip yang masih terbuka airnya. Air masih mengalir. Okey. Seterusnya saya warnakan pinggan, mangkuk dan cawan gelas dengan warna kontra. Kontra maksudnya berbeza dari warna sekelilingnya, yang mana warna sekelilingnya kelihatan seperti biru. Okey, so saya warnakan pinggan mangkuk ni dengan warna merah untuk kelihatan dia lebih naik dan juga warna berbeza lah. Okey. Jika anda lihat, saya tidak kebanyakan saya tidak meletakkan terus tone warna. Okey, tetapi jika anda rasa anda sudah boleh meletakkan tone warna, maksudnya warna gelap, warna cerah terus dalam satu masa, boleh teruskan. Cuma ini saya menggunakan teknik yang lebih mudah. Maksudnya untuk memenuhkan saja dulu, sebab bahagian pendetailan, shading, kita akan menggunakan pensel warna. Sekarang konsep dia, saya nak penuhkan semua saja dulu dengan watercolor. Sekarang kita masuk ke fasa pendetailan atau shading dengan menggunakan pensel warna. Saya start bahagian belakang sekali. Saya masukkan garisan untuk menunjukkan ada bahagian dinding, kemungkinan bahagian dinding, sebab saya tengok bahagian belakang tu space dia masih luas, so membuatkan macam kosong. So saya terpaksa adjust sikit. So kalau dari awal awak lukis pembahagian yang baik, mungkin tak perlu lukis dinding lah. Kemudian ada bahagian meja, mungkin singki ini dia bersambung, disambungkan pada meja, so ada nampak urat-urat meja. Okey. Kemudian saya membuat pendetailan untuk pinggan, mangkuk dan sebagainya. Jadi di bahagian bawah itu saya buat seperti bulat, awan. Dia melengkung-melengkung. Kerana buih-buih itu adalah bulat. Buih kebanyakannya bulat, dia tidak petak. So kita buat siap-siap bahagian untuk kita warnakan buih nanti, supaya prosesnya lebih senang. Ni bahagian bawah tu kita akan gelapkan sedikit supaya nampak kedalaman mangkuk itu. Shading, buat siap-siap bahagian buih, pembahagian buih. Okey. Sementara itu saya juga masukkan terus, mungkin ada sedikit sisa makanan di dalam mangkuk itu dengan menggunakan warna hijau untuk menambahkan mungkin sayur-sayuran, makanan, sisa-sisa makanan lebihan.
Jadi proses yang ini saya adalah proses pendetailan, shading, membuat bentuk, menghasilkan bentuk dan jalinan pada setiap benda dengan lebih teliti, lebih detail. Saya pasti anda boleh buat lebih lagi kerana saya hanya membuat dalam masa yang pendek, lebih kurang sejam. Jadi bagi saya anda boleh buat lebih baik kerana anda mempunyai masa selama 3 jam. Jika dilihat ada pendetailan ataupun shading, saya menggunakan warna yang gelap dengan menggunakan warna hitam, warna purple, warna biru gelap untuk menaikkan semula, menghasilkan semula bentuk-bentuk seperti singki yang menegak. Dan singki pun jangan lupa ada buih, ada buih. So kita buat pembahagian siap-siap macam awan di situ. Kita pisahkan, kita pisahkan bahagian gelap. Seterusnya, apabila siap bahagian tu, saya menggunakan watercolor semula untuk membuat buih. So kali ni setiap buih saya akan buat satu-satu. Kita akan cuba buat buih ni satu-satu. Jangan risau, kita ada banyak sangat masa. Kita akan ada banyak masa untuk membuat buih yang banyak. So untuk menghasilkan buih yang untuk menampakkan buih itu banyak buih, jadi anda terpaksa buat satu-satu buih. Buat bulat, ada bulat kecil, ada bulat besar. Untuk menghasilkan buih ni, jalinan. Okey, buih ni pun termasuk dengan jalinan supaya dia nampak tekstur buih tu, bagaimana rupa bentuk buih. Okey. Warna yang digunakan semuanya warna gelap lah. Ada warna biru, ada biru campur hitam, biru campur koko. Okey. So buat semua. Ada buih yang besar, ada buih yang kecil. So saiz semua tak sama. Okey. Kemudian setelah siap buih, saya akan ambil warna putih, betul-betul putih. Pekatkan warna putih tadi. Kita akan tacap semua buih supaya nampak detail, supaya nampak pencahayaan pada buih itu. Okey, sebagaimana soalan pun kehendakkan pencahayaan, jalinan. Jadi kita tacap menggunakan warna putih. Masukkan pada pinggan, letakkan pada pinggan mana-mana bahagian yang perlu ada pada putih cahaya, Baik, ini contoh cara saya shading dengan laju. Okey, bahagian ni saya tidak cepatkan video, tapi itulah cara. Jadi ini cara sebenar saya bagaimana saya mewarnakan ia secara lebih laju. Anda mungkin boleh perlahankan ia untuk menampakkan lebih kemas. Saya terpaksa buat laju untuk menunjukkan proses itu. Okay. Anda boleh nampak di sini bahagian buih yang saya tinggalkan, bahagian yang perlu digelapkan. Bahagian singki ada bahagian lurus, ada bahagian yang flat. Okay. Ada bahagian yang terlindung bayang, terlindung cahaya, menampakkan bayang.
Untuk memudahkan proses menghasilkan buih atau menghasilkan warna-warna putih, menaikkan cahaya, anda juga boleh menggunakan liquid paper sebagai pencahayaan. Jadi di sini saya menggunakan liquid paper yang hanya saya beli di kedai RM2 sahaja, juga boleh menghasilkan karya yang agak baik. Jika anda menggunakan liquid paper yang lebih berjenama, warna putihnya lebih naik sebenarnya ya. Jadi mungkin pada yang mungkin kurang kemampuan, boleh dapatkan liquid paper sebegini, juga boleh menghasilkan karya yang agak baik, insya-Allah. Saya cuba buatnya satu persatu. Jadi kita bulat, ada titik-titik. Itulah cahaya yang ada terhasil pada buih dan barang-barang di dalam lukisan tersebut. Jadi itu sahaja contoh yang boleh saya tunjukkan hari ini. Saya pasti anda boleh buat lebih baik. Dan ini hanyalah contoh untuk anda mencari idea sahaja, bukan untuk ditiru bulat-bulat. Saya yakin anda boleh buat dengan lebih baik dan cemerlang. Jadi jika anda mempunyai masa 3 jam, buat sampai baik. Ini adalah SPM anda yang terakhir dan terbaik untuk anda hasilkan karya yang paling baik boleh anda hasilkan. Jadi saya doakan anda semua dapat menjawab dengan baik. All the best, good luck. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi, terima kasih. Assalamualaikum.